Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Baik adanya, alhamdulillah. Sihat semuanya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Boleh mula kita? Tafadhal ya Tuan Guru. Ayuh, masih. Cakap Arab balik. Fadal. Masih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita mula ya. Kita Alhamdulillah, mulakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Masjid Jawa. Bekas mengajar kita Ustaz, tuan ada Ustaz dan Okey. sahabat-sahabat semua. Okey, mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Salla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركات علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه نية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan lebih utama, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada malam ini kita bersua berjumpa sekian kalinya dapat bersama-sama dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam ruangan secara maya, secara online, kuliah maghrib kita pada malam ini. Kita berjaya dan telah mengikuti kuliah maghrib membaca kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid siri yang ke-10. Moga-moga kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala faham yang baik, ilmu yang murni, ilmu yang bermanfaat kepada kita di dalam usaha kita untuk mempelajari ilmu tauhid ataupun mempelajari ilmu usuluddin. Moga-moga dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala taufik dan hidayah kepada kita semua di dalam usaha yang murni ini. Kita sekarang ni 100 orang yang telah mengikuti pengajian kita pada malam ini. Alhamdulillah, kepada saudara-saudara yang tak dapat mengikuti pada malam ini oleh kerana tak dapat ataupun tidak ada ruang kepada mereka itu, mudah-mudahan mereka itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk belajar ilmu, cita-cita untuk belajar ilmu, tapi apakah daya tak dapat masuk kerana kita mempunyai ruang ataupun kerusinya 100 orang sahaja. Jadi sebelum saya memulakan kuliah, nak bertanya
Maknanya di tempat-tempat tuan-tuan semua clear suara saya? Balok clear Ustaz. Balok. Clear, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tempat-tempat lain Clear Ustaz, clear. clear. Seremban clear. Seremban. Jauh clear. Pulau Jawa clear. Kuala Lumpur clear. Seremban clear. Awang Mana clear. Rawang clear. Kedah clear. Oh. Alhamdulillah. Kita dapat mengikuti pada malam ini kuliah, insya-Allah dibukakan pintu hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayu gear sebelum kita sebelum kita mengaji ataupun sebelum kita belajar. Daripada London. Ada tulis tu? London. Oh, London clear. Daripada London clear. You know London. Jadi saya suka memperingati ataupun di dalam kita mengaji ini, pertama sekali saya mohon apalah kiranya kepada tuan-tuan puan-puan sentiasa menutup mic. Jangan sentuh-sentuh yang berpalang. Tanda mic yang berpalang jangan sentuh. Kerana mengganggu saya nak bercakap. Mengganggu. Pastikan kalau menggunakan telefon ataupun menggunakan laptop, ada yang palang dua tu. Kamera satu, mic satu. Jangan sekali-kali kita sentuh situ. Jadi kalau sentuh situ mengganggu ketenteraman, khususnya kepada saya. Sebabnya mic ni kita bukan kuliah di masjid ataupun di surau. Kuliah masjid atau surau ustaz gini tidak ada gangguan, tetapi secara online ni mengganggu kepada saya untuk bercakap. Kadang-kadang berbolok-bolok. Berbolok-bolok. Itu nombor satu. Yang kedua, saya mohon apalah kiranya kepada tuan-tuan puan-puan yang menyertai kuliah kita, jangan mencelah ataupun jangan bercakap semasa saya bercakap. Kalau mencelah itu, dia jadi saya berbolok juga. Berbolok juga. Ustaz, tak boleh. Kalau masjid, ustaz nak tanya, itu tak apa. Kalau secara online ni tak boleh. Saya ni berbolok tak tahu ujung pangkal. Itu satu. Yang keduanya jadi celaru. Jadi kalau nak bertanya apa begitu begini, kita tanya di luar lah. Ataupun WhatsApp boleh tanya. Tetapi dalam online ini tidak sesuai kerana mengganggu kepada orang lain dan juga kepada yang utamanya kepada saya. Maknanya kita ni secara online, secara maya, bukan berdepan. Jadi tak boleh nak bercakap secara berdepan ni, tak boleh. Kemudian yang ketiga, bila saya tanya seseorang yang nak menjawab, kalau dia tengok orang lain dah menjawab ataupun buka mic dia nak menjawab, jadi automatik kita tutup. Kita tutup. Mana ada orang lain dah menjawab, dia buka mic dia, kita kena tutup. Kalau tak tutup, dengar kepada saya ni bolok-bolok juga. Tak tahu ke hujung pangkal. Jadi oleh kerana itu, kalau kita kena perhatikan, sekiranya ada orang nak bercakap, maka kita pastikan tutup mic kita. Jadi kalau kita pula nak bercakap, kita dengan cepat-cepat membuka mic, lepas tu orang lain dia tutup mic itu. Sebabnya berbolok-bolok juga. Lepas itu, yang keempat, saya menyeru kepada tuan-tuan puan-puan, apalah kiranya rasa saya kuliah kita ni terhad, masa pun terhad. Lepas itu makna situasi pengajian kita secara maya, secara online.
Jadi eloklah rasa saya tuan-tuan mendengar syarah yang saya nak syarah. Lain di masjid tu. Lain di masjid. Di sini kalau tuan-tuan, saya nak bersyarah, nak menceritakan isi kandungan kitab, tuan-tuan potong apa gitu begini, maka tergendala yang saya nak cakap lagipun mengganggu pertanyaan ataupun kita bercakap tu mengganggu kepada orang lain. Sama ada kita benda-benda yang kita tahu ataupun benda-benda yang kita tak tahu. Jadi oleh kerana itu, saya mengharapkan maknanya kita teliti apa yang saya nak sampaikan. Saya nak sampaikan. Sebabnya bila kita mengaji, saya soal balik. Bila saya soal balik, apa yang saya cakap tu, apa yang saya cakap, minta maaf, tidak bertepatan dijawab. Contohnya, saya kata matan sifat wahdaniyah. Terus jawab, wahdaniyah esa. Tak betul. Bila sebut matan wahdaniyah artinya esa lawan berbilang-bilang. Mustahil Allah Ta'ala itu berbilang-bilang, wajib Allah Ta'ala itu esa. Dalilnya baharu alam. Lepas itu firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Itu baru clear dia punya pembahasan ataupun kita mengaji. Jadi serba sedikit 4 perkara yang saya mohon kepada tuan-tuan setiap kali mengajilah. Setiap kali mengaji supaya kita tidak membuang masa. Membuang masa maknanya kalau kita nak perkara-perkara lain tu di luar lah. Sama ada kita WhatsApp ke, telefon ke apa begini berkenaan dengan pengajian ataupun berkenaan dengan ilmu yang kita nak bahaskan. Jadi perkara-perkara yang menjadi asasnya kita nak belajar dan nak faham perkara yang berkait dengan sifat 20 ini. Jadi seperti biasa saya nak soal uji ilmu. Saya nak soal uji ilmu. Apakah dalil qiyamuhu bi nafsi? Inna Allah la wani yul'an anil alamin. Inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin. Apa artinya? Apa artinya? Sesungguhnya Siapa boleh bantu? Maha Kaya tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Betul ke terjemahan gitu? Inna Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Atas sekaliannya. Atas sekaliannya. Yang kita mengaji macam mana? Inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah Maha Kaya atas sekaliannya. Sekaliannya? Betul gitu? Betul gitu? Sesungguhnya Allah Ada Ta'ala siapa? itu ada di sekalian alam. Makna lain? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Kaya dari sekalian alam. Itu yang tepatnya. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Okey. Apakah dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis? Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'un basir. Clear. Wa huwas sami'ul basir. Apa maknanya? Apa maknanya? Siapa boleh bantu? Tidak ada sesuatu yang serupa Itu dengan dia. berbolok. Apa maknanya? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Setakat itu aja? Tuan-tuan ambil makna
makna di mana? Terjemahan di mana? Ayat Quran tu jangan main-main. Ayat Quran ni kena letak makna molek-molek seperti mana yang saya cakapkan. Jadi ayat Quran ni makna dia tak boleh pakai hentar je secara umum, tak boleh. Makna laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada seumpama Allah itu daripada sesuatu, maka dia tu maha melihat, maha mendengar, maha melihat. Tu dia punya maknanya. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada seumpama Allah itu dengan sesuatu, wa huwas samiul basir, dia maha mendengar, maha melihat. Apa dalil baqa'? Apa dalil baqa'? Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ya, sahih. Apa terjemahannya? Dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu terjemahan yang tepat. Ayat Quran ni tak boleh main-main terjemah kita saja. Maknanya naklah tepat. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Apakah matan sifat qidam? Matan sifat qidam. Siapa boleh jawab? Qidam artinya sedia. Lawannya baru. Mustahil Allah Ta'ala itu baru. Wajib Allah itu sedia. Ya. Dan alam Allah Ta'ala wal awwalul wal akhiru. Tepat sekali. Itu yang disebut matan. Terima kasih. Jadi tuan-tuan sekalian, makna kita mengaji sifat 20 ini bukan mendengar saja. Kita mengaji sifat 20 ini, kita kena hafal dia punya matan, kita hafal dia punya dalil dan kita ingat betul-betul sampai ke mati. Ingat betul-betul sampai ke mati. Makna di dalam dada kita ni masak seperti mana membaca surah Al-Fatihah. Maknanya saya khabar berulang-ulang kali kita mengaji sifat 20 ni. Pertamanya kita ingat, yang keduanya kita faham, yang ketiganya kita ikat di dalam jiwa raga kita. Itulah Allah, zat yang wajibal wujud. Allah Tuhan kita, Allah yang amat berkuasa, dan Allah tidak serupa dengan sekalian makhluk sampai mati. Sama ada kita hidup, dekat nak mati, di dalam kubur, sehingga kita dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi oleh kerana itu kita jangan ketinggalan. Kita telah belajar matannya sebanyak 7 matan hingga qudrah pada pengajian yang lepas. Malam ni kita nak sambung pengajiannya sifat Allah Ta'ala, sifat wajib, iradah. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah. Wujud, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Qidam, huwal awwal wal akhiru. Baqa' wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Qiyamuhu binafsih, innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Wahdaniyah, qul huwallahu ahad. Qudrah, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. 7 sifat berserta dengan sifat wajib, sifat mustahil, dalil akli baharu alam, dalil nakli firman Allah Ta'ala. Maknanya wajib
menghafal sifat-sifat itu. Dikatakan sebagai matan di dalam kita mengaji ni. Mengaji sifat 20 ni mengaji lain. Tidak seperti orang mengaji berceramah. Berceramah Isra' Mi'raj, berceramah Maulidur Rasul, berpantun, nak mangkuk ku beri mangkuk, mangkuk berisi daun inan, nak masuk ku beri masuk dengan syarat bawa duit tunai. Itu kalau orang berpantun bertuna. Tak boleh gitu. Mana-mana. Jadi kita ni rugi. Kalau sekiranya kita tidak komitmen ataupun ingat setidak-tidaknya kita maknanya clear di dalam minda kita 20 sifat itu. Terakhir saya nak tanya, 20 sifat tu mana wujud qidam? Siapa boleh sebut 20 sifat itu? Bukan matan dia dah. Wujud qidam baqa'. Itu maksud saya. Sampai ke 20. Kaunuhu mutakalliman. Siapa boleh sebut? Tanpa menengok buku. Itu kena kemas tu. Tak boleh lupa. Mesti dalam kepala seperti mana Fatihah. Siapa boleh baca? Wujud, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Cair dalam kepala. Lepas itu, matan dia. Dalil akli, dalil nakli. Saya nak ni wujud qidam saja. Membantah orang kata wujud qidam. Siapa boleh sebut dengan fasih sifat 20 tu? Wujud qidam baqa'. Itu. Sila. Soalan terakhir sebelum kita membaca kitab ni. Nak fasih betul. Takut kan? Cuba Ustaz. Sila. Wujud qidam baqa' mukhalafatu lil awadil qiyamu binafsi wa daniyat qadra iradat sama tak betul. wujud qidam baqa' mukhalafatu lil awadis mukhalafatuhu ta'ala dalam kitabnya. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis qiyamuhu binafsi wa daniyat qadrat iradat ilmu hayat sama' basat kalam kaunu qadiran kaunu muridan kaunu aliman kaunuhu muridan kaunu aliman kaunu aliman kaunu hayyan kaunu sami'an kaunu basiran kaunu mutakalliman. Okey, terima kasih. Jadi kalau kita nak arak ni wujud adam, qidam hudus, baqa' tarawul adam, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis al mumathalatu lil hawadis, qiyamuhu binafsih ihtiyaju ila al ghair, wahdaniyah alla yakuna wahidan, qudrah al ajzu, iradah karahiyah, ilmun al jahlu, hayat al mautu, sama as-summu, basar al-umya, kalam al-bukmu, kaunuhu qadiran, kaunuhu ajizan, kaunuhu muridan, kaunuhu karihan, kaunuhu aliman, kaunuhu jahilan, kaunuhu hayyan, kaunuhu mayyitan, kaunuhu sami'an, kaunuhu asammu, kaunuhu basiran, kaunuhu a'ma, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu abkam. Itu hak mengaji Arab. Mengaji Arab wujud qidam dengan sifat-sifat mustahil. Saya harap kepada saudara-saudara kita yang mengikuti pengajian ini, belajar kitab Miftahul Murid ni, dia hendaklah cair di dalam kepala dia. Nombor 1, sifat yang 20 tu, mana membilang wujud qidam baqa' mukhalafatu ta'ala lil hawadis qiyamuhu binafsih wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayah sama' basar kalam kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu hayyan kaunuhu sami'an kaunuhu basiran
kaunuhu mutakalliman. Itu dia. Jadi dia punya sifat-sifat tu kita boleh sebut satu per satu. Lepas itu barulah kita menyebut matan, sifat wajib, sifat mustahil, begitu juga dalil akli dan juga dalil naqli. Abang Lee tutup mic. Tutup mic. Jadi insya-Allah pada malam ini kita berbicara sifat yang ke-8 daripada sifat wajib bagi Allah Taala. Sifat iradah. Iradah. Qudrah. Makna kalau sebut kudrat, iradat, itu Melayu. Jadi bahasa Melayu kita kena sebut qudrah. Iradah. Iradah. Qudrah, iradah, wahdaniyah. Itu Arab sikit. Kita ni insya-Allah ke arah bercakap Arab. Ke arah bercakap Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan iradah berkata oleh pengarang kitab kita ni Tuan Minal ataupun Syekh Al-Alim Al-Allamah Zainul Abidin Ibnu Muhammad Al-Fatani. Syekh Zainul Abidin ni ataupun Tuan Minal ni dia menyebut dan iradah. Yang ke-8-nya sifat Allah Ta'ala itu iradah. Iradah ni maksudnya cakap kitanya Allah buat apa yang Allah nak buat. Allah buat apa yang Allah nak buat. Terserah Allah. Itu secara umum sifat iradah. Dan iradah artinya, arti iradah berkehendak. Berkehendak maknanya bukan berhajat kepada orang lain, bukan berhajat kepada makhluk. Tetapi berkehendak itu maknanya cakap kita apa Allah nak buat, Allah buat. Allah nak buat ikut suka Allah lah. Allah nak bagi banjir, Allah nak bagi sihat, Allah nak bagi sakit, Allah nak bagi ribut, Allah nak bagi itu, nak bagi ini. Itu dia. Petang tadi Allah nak bagi panas, tiba-tiba mendung, lepas tu hujan. Takdir Allah. Maknanya tak semena-mena panas, tiba-tiba mendung. Makna awal hitam gelap, tiba-tiba hujan. Kita tak menyangka nak hujan. Lepas itu di bandar mungkin hujan, di seberang tak hujan. Di tempat saya mungkin hujan, di bandar tak hujan. Itu Allah nak buat. Boleh jadi Allah nak hujan seluruh pekan umpamanya. Boleh berlaku. Itu yang dikatakan iradah. Berkehendak maknanya menjadikan sesuatu. Makna Allah nak menjadikan sesuatu daripada alam. Alam ni maknanya makhluk. Dengan ikhtiarnya, dengan Allah izinkan. Dengan Allah izinkan. Jadi nak khabarkan sesuatu perkara, perkara yang Allah nak cipta. Jadi oleh kerana itu kita memohon ke hadrat Allah Ta'ala. Maknanya orang sakit contohnya. Kita sembahyang hajat, kita baca Yasin, kita berdoa. Adakah kita tahu orang yang sakit itu nak mati? Kalau orang sakit tu nak mati, tak payah berberia lah. Makna biarlah dia mati. Tetapi kita tak tahu. Main sakit, merenser orang kata, kita tak tahu. Jadi oleh kerana kita tak tahu dan kita berkehendakkan hajat kita saudara mara, anak penak, ibu bapa, berkehendakkan orang yang sakit itu moga-moga dengan kasihan belah Allah Ta'ala bersama lagi hidup dengan kita. Jadi oleh kerana itu, kita sembahyang hajat. Kalau dia sakit, kita mohon Allah Ta'ala sembuhkan. Kita sembahyang hajat. Maknanya, kalau dia tu sakit, minta Allah Ta'ala buangkan kesakitan dia tu.
Lepas itu sembahyang hajat, baca yasin orang sakit, ada kaifiat dia. Ada ilmu yang tersendiri. Bukan main sembahyang hajat je. Tak, ada kaifiat, ada ilmu yang tersendiri yang perlu kita kaji ataupun perlu kita mengaji di dalam nak melaksanakan urusan-urusan agama itu. Saya sebut sebelum ini, kita ada mengaji berkenaan dengan kaifiat membaca yasin kepada orang sakit. Bukan baca yasin saja. Dia ada kaifiat-kaifiat yang tertentu. Begitu juga sembahyang hajat, bukan pakai sembahyang aja. Ada kaifiat-kaifiat yang tertentu, ada tertib-tertib yang tertentu. Jadi bukan kita pakai bahas. Kadang-kala, kenapa orang alim-alim dia sembahyang hajat makbul? Jawabnya, dia tu dekat dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pandang doa dia tu. Kita ni Allah Ta'ala tak pandang. Jadi oleh kerana itu, bila dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu, orang yang sakit itu sembuh, maka sembuhlah dia. Jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala, orang yang sakit itu, sakit yang berpanjangan, maka berpanjanganlah dia. Jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu sembuh walaupun berpanjangan, Allah Ta'ala akan sembuhkan dengan sebab musabab, dengan sebab ke doktor, dengan sebab berubat, dengan sebab yasin, dengan sebab sembahyang hajat, begini, dengan sebab sembahyang tahajud, yang dengan sebab berdoa, makbul doa, begini, maka kehendak Allah Ta'ala itu terlihat ataupun terpandang ataupun dimakbulkan cakap kitanya. Kita baca-baca yasin, orang sakit kebetulan sihat, celik mata. Celik mata. Kita baca yasin, kebetulan boleh duduk. Kita baca yasin, kebetulan makan. Kita baca yasin, kebetulan boleh bercakap. Hari besok mati pula. Itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Itulah yang kita belajar iradah. Sebab kehendak Allah tu kita tahu ataupun tak tahu? Kita tahu ataupun tak tahu kehendak Allah? Siapa boleh jawab? Tak tahu. Asasnya manusia tak tahu. Kehendak Allah tu tak tahu. Kehendak Allah tak tahu. Melainkan mukjizat. Mukjizat apa yang nak berlaku. Apa yang nak berlaku, mukjizat para nabi, dia tahu kerana. Sebab kerana malaikat bagi tahu. Malaikat bagi tahu. Jadi kita ni tak tahu perkara-perkara yang akan datang ataupun perkara-perkara yang akan berlaku kehendak Allah. Contohnya, Nabi SAW bersabda, "Sayakunu fi akhiriz zaman ubadun juhalun wa qurra'un fasaqah." Nabi kata akan berlaku di akhir zaman. Masa itu Rasulullah bersabda, masa Rasulullah masih ada. Rasulullah bersabda kepada sahabat, "Wahai sahabat, akan berlaku di akhir zaman ubadun, orang suka sangat berbuat amal ibadat." Nabi khabar 1400 tahun dulu. 1400 tahun dulu Nabi dah bersabda. Sahabat-sahabat meninggal setelah Rasulullah tak ada. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tak ada. Nabi kata, "Sayakunu fi akhiriz zaman", akan kamu lihat pada akhir zaman. Pada akhir zaman. Kita ni lah akhir zaman. Maknanya setelah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat meninggal dunia. Ubadun juhal. Orang suka beramal tapi jahil. Jadi masa sahabat tidak berlaku jahil, melainkan orang kafir. Tidak berlaku jahil sebabnya batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada membetulkan. Maka sahabat ada membetulkan. Sahabat-sahabat Khulafa' Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali alim. Tak ada standing. Ulama-ulama masa ini pun tak ada standing. Sebab mereka sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga perilaku Rasulullah tu mereka tengok sudah tentu tidak ada kejahilan, huru-hara, ideologi tidak ada, melainkan batang tubuh Rasulullah tu, maka sahabat ni ikut. Tapi Nabi khabar pada akhir zaman, sedangkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dah tak ada. Sahabat-sahabat Muawiyah, sahabat-sahabat Abu Musa al-Ash'ari, sahabat-sahabat Abu Hurairah dan sebagainya, sahabat-sahabat merawi hadis ni pun dah tak ada. Pun dah tak ada. Cumanya hadis-hadis dikumpulkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud, dikumpulkan oleh perawi-perawi hadis ni sampai kepada kita ni. Ubadun juhal. Orang suka beribadat juhal, tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Jadi beribadat ataupun beramal tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Jadi nak khabarkan apa nama ni, Nabi ni tahu apa nama perkara-perkara yang akan datang. Sebabnya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu zaman kita ni kita tahu sangatlah. Lepas itu tahu pun tidak semua tahu. Melainkan orang yang ada ilmu dia tahu. Kalau tidak ada filter penapisnya dia tak tahu. Pakai bahar je. Seperti malam sudah saya sebut, sekarang ni orang pakai bahar ya latifu ya kapi tu. Zikir 10 ataupun ratik 10. Ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi ya latifu ya wafi ya karimu anta Allah ya hula ilaha illallah la ilaha illallah. Sekarang ni minta maaf cakap pakai bahasa aja. Kita tahu sebab kita sempat alim ulama ataupun orang alim ketika itu kita belajar dan kita meniru lagu dia. Jadi orang sekarang ni pakai ikut berputar, abang buk lah, Allah lah, awak dapat mana? Itu. Ubadun juhal, beribadat dalam keadaan jahil. Jadi pada zaman ini kita ternampak orang-orang yang beribadat tetapi jahil, beranggapan dia tu telah sahih dan telah betul, tetapi dia tu sesat di dalam cahaya. Itu dia. Nak khabarkan iradah itu maknanya Allah Ta'ala itu menjadikan sesuatu alam dengan kehendak dia. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi bila dengan kehendak Allah, kita tak boleh nak komen, tak boleh nak kata apa. Sesuatu itu iradah. Jadi kalau kita tengok dalam surah Yasin, hujung tu, innama amruhu idza arada.
Arada tu iradah. Arada syai'an. Iradah tu makna sesungguhnya, maknanya Allah kata jadi, jadi. Itu mafhum dia. Allah kata jadi dengan kehendaknya. Kehendak Allah. Contoh lain, kehendak Allah. Banjir besar yang sempat diceritakan oleh orang tua-tua. Banjir besar tahun 26. Banjir besar tahun 1971. Banjir besar tahun 1988. Banjir besar tahun 2007. Banjir besar 2014. Banjir besar 2020 dah. Baru ni banjir. Ke 19? 2019 ke 2020? Baru ni banjir besar. 20. 20. 2020. Beberapa kategori. Makna banjir besar tu sampai peringkat saya balik ke Lipih, kena balik ikut Kelantan. Berpuluh jam nak sampai ke Pekan. Sebabnya jalan ke Lipih, hala ke Rauk, semua tenggelam. Nak khabarkan iradah Allah. Banjir yang tahun yang saya sebutkan tadi, Masjid Lama Kuala Lipih di Jelai Strait, tepi sungai Jelai, maka tidak terjejas dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Izin masjid tu di lereng bukit. Di lereng bukit, siapa pernah ke Lipih, kedai-kedai tu di lereng bukit tepi sungai Jelai tu. Tepi sungai Jelai. Masjid itu masjid tahun 1881. Dibina tahun 1881. Said Hassan Arab membina masjid tu. Said Hassan namanya. Panggil Habib Hassan. Membina masjid tu Arab tahun 1881. Maka daripada tahun 1926, maka tidak terjejah. Tidak ada lebihlah banjir tahun 26 tu. Bah merah orang kata. Maka masjid itu tidak terjejah. Walaupun tokong Cina di Bandar Lipih tu, di atas lereng bukit, ada naga atas hatak dia tu. Siapa ke Lipih ada naga atas hatak tu. Naga tu tak nampak. Makna naga patung tu tidak boleh berenang ketika banjir. Dia senyap saja. Tapi iradah Allah. Kenapa? Iradah Allah. Itulah bukan kita nak kabarkan, maknanya hakikat yang kita boleh tengok iradah Allah Ta'ala, maka masjid itu tidak ditenggelami oleh air, bahkan halaman masjid itu pun tidak terjejas air. Itu dipanggil iradah. Contoh satu lagi. Pengarang kitab lunas pengetahuan ni, sifat 20 ni, dia ni moyang saya ni, Haji Ismail bin Haji Muhammad Akil. Dia ni moyang saya mengarang sifat 20 ni tahun 1938. Mengarang sifat 20 ni tahun 1938. Dia menyiapkan sifat 20 ni tahun 1924. 14 hari bulan 10 1924 dia menyiapkan sifat 20 ni, namanya lunas pengetahuan. Lepas itu dia mengarang, cetakan pertama tahun 1938. Dia ni, Haji Ismail Haji Muhammad Akil ni, dia orang Lipih. Asalnya orang Kecau, kampung saya. Haji Ismail ni. Dan dia ni sepupu moyang saya. Mengarang. Kitabnya 12 lai aje. Muka surat 12 lai. Nak khabarkan Haji Ismail ni tahun 61 dia meninggal. Kuburnya saya tahulah di kampung Kuala Telang, Lipih. Nak khabarkan tahun 26 rumah dia ni tidak ditenggelami oleh air di Pasir Mas Lipih, di tepi Sungai Jelai. Di tepi Sungai Jelai. Jalan kereta api di atas bukit. Jalan kereta api tu tak nampak. Air penuh. Tahun 26, bahkan rumah dia ni di bawah
air Sungai Jelai ternaik, maka tidak menenggelamkan rumah dia. Orang tua-tua dulu saya dengar telinga saya sendiri, dia kata Tuan Haji Ismail ni rumah dia tidak ditenggelam oleh bah tahun 1926. Itu kenapa? Iradah Allah. Iradah Allah. Itu yang lama. Yang terkini, terkini berpuluh tahun juga. Allah yarham Tun Ghazali Syafi'i ataupun Tan Sri Ghazali Syafi'i. Tahu dia punya ceritanya? Tun Ghazali Syafi'i. Orang muda-muda tak tahu dah. Tun Ghazali Syafi'i tu orang lepeh. Dia menteri dalam negeri masa itu. Tun Ghazali Syafi'i ni naik helikopter terempas di Janda Baik. Terempas di Janda Baik, takdir Allah Ta'ala tidak menjejaskan Allah yarham. Iradah lah. Pilot dia meninggal. Mati. Pelik pilot dia rasanya. Mati. Dan saya ingat ketika itu, orang kampung saya baca doa selamat tolak bala, Allah yarham Tun Ghazali Syafi'i ni mandi di tangga masjid kampung saya tu. Di tangga masjid. Tok Lebay Mak Ami, Allah yarham, dia membaca doa selamat tolak bala. Lepas tu tolak bala tu orang tua-tua dulu buat daun kelapa, daun nyo. Lepas. Lepas tahu, lepas. Mana dia simpul, bila baca doa selamat tu, dia lepas, dia tarik. Saya reti buat benda tu. Saya belajar. Saya belajar buat daun kelapa tu. Orang tua-tua dulu doa selamat, buatlah daun kelapa tu, maknanya yang kita baca doa selamat tu dilepaskan, pelepas orang kata. Pelepas. Allah yarham Tuan Guru Lebay Mak Ami yang memandikan Tun Ghazali Syafi'i. Allah yarham. Sebab apa? Iradah Allah. Jadi nak kabarkan, setiap kita duga, setiap yang berlaku, setiap yang kita agak-agak, setiap yang kita fikir-fikir, maksudnya kehendak Allah Ta'ala, kita tak tahu. Itulah sifat Allah. Bukan zat Allah. Sifat Allah yang menumpang pada zatnya yang maha tinggi. Iaitu iradah, maksudnya Allah nak buat apa yang Allah nak buat. Allah nak buat apa yang Allah nak buat. Kita tak tahu. Cuma kita memohon. Bila banjir besar, Allah nak buat itu apa kita tak tahu. Cumanya kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, lindungkanlah dari kami, berilah keselamatan pada kami daripada banjir besar. Tiba-tiba kita berdoa, banjir besar juga. Allah Ta'ala tunjukkan kita kebesaran dia. Tunjukkan kita ada kelebihannya. Ada kelebihannya. Contohnya COVID-19, Masjid Surau tak boleh mengajar. Jarak-jarak semayang. Maka kita dapat belajar online. Semua peringkat boleh belajar. Lepas tu majlis ilmu datang ke rumah. Saya kalau majlis ilmu datang ke rumah, mampus saya tak datang. Kalau makna biasa-biasa, tapi online saya walaupun gambar saja sampai ke rumah tuan-tuan. Sampai ke rumah tuan-tuan. Sampai ke Rawang. Sampai ke Kedah. Sampai ke Seremban. Sampai ke segenap kita boleh sampai. Sampai ke London. Sampai ke London. Orang di London ni boleh mengikuti malam ni. Masya Allah. Di mana dia dapat link orang London ni? Makna dia mengikuti. Maknanya di London ni tak tahu pukul berapa. Tak tahu kita. Itulah hakikatnya kehendak Allah Ta'ala.
Maka bila kita tengok perkara-perkara yang kita tengok, adakah kita tak memikirkan kebesaran Allah? Apakah kita tak memikirkan kehendak Allah? Kehendak Allah. Jadi kalau saya tak tanya, tuan-tuan dengar tak suara saya di mana Pekan Kuantan, tak kisahlah Pekan Kuantan apa gitu gini, ataupun tempat-tempat yang dia tak sebut. Jadi kita tahu maknanya pada malam ini di Seremban ada mengikuti kita. Di Kedah tu kita tahu dah. Masa malam bila saya tak ingat, di Kedah. Maknanya kehendak ataupun iradah Allah. Jadi oleh kerana kita mengaji sifat 20 ni, tuan-tuan kena membayangkan, Masya Allah, dengan kehendak Allah. Kalau tidak, kita mengaji ni kita khabar pekan. Ini hak buka muka-muka ni, hak nampak muka ni saya kenal semua. Jemaah kita di Pekan, di masjid, di surau. Di masjid, di surau saya kenal semua. Saya kenal semua. Namun gitu ada hak tak nampak gambar, rupanya ada di tempat-tempat lain. Jadi kita belajar kehendak ataupun iradatullah, kehendak Allah. Kehendak Allah maksudnya kita bayangkan Maha Kaya, Maha Agung dan juga Maha hebat Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya. Tuan-tuan boleh faham agaknya, nampak kehendak Allah tu. Kehendak. Contoh lain. Kita bertunang dengan orang lain, lepas itu putus tunang. Gampang betul. Gampang dia ni tak nak kawan. Tak nak kawan, nak ke orang lain. Kita khabar gampang betul. Cakap kasar lah tu. Cakap orang kita gampang betul, tak nak kawan. Ataupun dekat nak nikah dah, gampang tak nak kawan. Rupanya kehendak Allah. Kehendak Allah. Itu sifat iradat ni. Besar nak dikabarkan sifat iradah ni, ataupun kita panggil iradat ni, besar sifat kehendak Allah Ta'ala ni. Apa nama ni, apa yang Allah kehendak kepada kita. Tiba-tiba kita putus tunang, ataupun minta maaf bercakapnya, iaitu seorang suami isteri tu, dua lelaki isteri bercerai, bercerai umpamanya, bercerai. Rupanya Allah Ta'ala takdirkan nak panjangkan umur kita. Nak panjangkan umur kita. Lepas itu baru kita nampak. Rupanya orang perempuan tadi dia bertunang dengan orang lain ataupun kahwin dengan orang lain. Kita perah penunggai, orang kampung khabar. Kita tension. Kita tension. Rupanya tak sampai setahun, laki bini accident. 5 bulan lepas kahwin, suami isteri accident. Maka kita dapat lihat, kita dapat pandang, kita dapat tengok bahawasanya Allah Ta'ala nak takdirkan lagi kita ni hidup lagi. Kalau kita nikah dengan dia tu tak pasal-pasal ke alam bakok kita. Kita nampak iradah Allah Ta'ala ni. Jadi maksudnya kehendak Allah itu kita tak tahu. Kita tak tahu, cumanya kita memohon seperti kehendak kita. Seperti kehendak kita. Kita memohon seperti kehendak kita. Lawannya tiada berkehendak seperti menjadikan sesuatu dengan lupa atau dengan lalai atau dengan illah. Alasan, illah tu, alasan. Atau dengan tabiat. Tabiat maknanya PA. Mustahil ia Allah itu dengan tiada berkehendak, hanya wajib dengan berkehendak selama-lamanya. Maksudnya Allah Ta'ala berkehendak apa yang Allah Ta'ala
nak buat. Allah Ta'ala berkehendak apa yang Allah Ta'ala nak buat. Jadi kita ni berkehendak juga, kita berhajat juga, tetapi tidak melangkui ataupun tidak memungkinkan melainkan perkara itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh. Kita ni tak hakiki. Allah Ta'ala itu hakiki. Baru ni banjir di kepala air di Kedah tu, ada satu rumah tu dalam dusun Riau, air itu lalu betul. Pada adatnya mesti bahan ke rumah tu. Bahan ke rumah tu. Tetapi air itu tidak langgar kepada rumah itu. Air berpecah. Air itu berpecah. Air itu alur dia ke kanan, alur dia ke kiri. Allah lindungkan rumah itu. Rupanya rumah itu ada senaskhah Quran lama. 200-300 tahun rasanya. 200-300 tahun lah umur Quran itu. Makna Allah Ta'ala alihkan alur air itu. Siapa mengalih? Kehendak Allah, iradah Allah. Satu. Yang kedua, satu tanah perkuburan. Satu tanah perkuburan, Allah Ta'ala tak jejaskan dia walaupun sikit lumpur banjir. Ada gambar. Kubur lain ni habis. Lumpur. Lumpur. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk kehendaknya, kekuasaannya, kehebatannya. Seorang hamba Allah, kuburnya tidak terjejas daripada lumpur-lumpur banjir. Lumpur banjir. Dia ceritakan tu, maknanya cikgu pencing. Baik sangat orangnya. Meninggal lama. Maknanya cikgu pencing ni baik sangat orangnya. Dia tak pernah mengabarkan orang jahat. Melainkan baik semua. Maka adalah amalan-amalan dia bermakna dekat dengan Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala muliakan depan mata kita. Allah Ta'ala muliakan depan mata kita. Tidakkah kita mengambil pengajaran? Sebabnya kehendak Allah. Kehendak Allah. Takkanlah banjir semua sekali, tiba-tiba rumah dia tak kena, kubur dia tak kena. Menunjukkan Allah Ta'ala muliakan yang kita sebut iradah itu. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Adapun tanda berkehendak Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Itu dalil apa? Dalil akli. Maknanya hebatnya Allah Ta'ala itu, tandanya Allah Ta'ala itu berkehendak, kita nampak alam ini ataupun makhluk ini Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala jadikan bumi, Allah Ta'ala jadikan langit, Allah Ta'ala jadikan cakrawala, Allah Ta'ala jadikan bintang apa begitu begini. Semua dengan kehendak Allah. Tidak ada orang suruh menjadikan itu, menjadikan ini. Jadi tuan-tuan bayangkan betapa sifat Allah Ta'ala ni, sifat iradah. Apa jua kehendak Allah, Allah akan buat. Sebaliknya Allah tidak menyayang kepada makhluk-makhluknya, melainkan Allah Ta'ala beri kegembiraan kepada makhluknya apabila tengok. Jadi semua perkara melainkan Allah Ta'ala iradahnya. Contoh lain. Sebab apa kita nak mengaji ni? Sebab apa nak mengaji ni? Kehendak Allah lah kita dapat mengaji ni. Maksudnya terdetik di hati kita
terfikir di kepala kita, aku nak mengaji sifat 20 pada malam ni, aku tak tahu berkenaan dengan sifat 20, aku tak tahu berkenaan dengan sifat-sifat mustahil Allah Ta'ala, sifat haruh bagi Allah Ta'ala, aku tak tahu. Maka sesungguhnya kita tergerak hati, kita nak mengaji ataupun kita nak belajar. Pasal apa nak belajar? Kehendak Allah. Begitu juga sahabat-sahabat kita yang lain, dah puas nak join, tak dapat juga. Mana gaya nak buat? Kehendak Allah. Jangan marah-marah, tak dapat cuba lagi. Tak dapat cuba lagi. Awak buka pukul 7, mana ada lain lagi. Buka pukul 7 contohnya, tak ada lain lagi, tak buka lagi. Jadi kehendak Allah pukul 7. Orang kata pukul 7.30 baru buka. Ada yang lupa, tak ingat. Bagi peringkat kita wawarkan di dalam grup. Sebab itu kena cakna kepada info semasa. Kena cakna. Begitu juga link tak dapat. Link 2-3 hari lepas dah bagi link. Tak dapat. Kerana kita tak cakna. Contohnya lah. Begitu juga dalam grup, WhatsApp grup. Dalam WhatsApp grup kita iklankan kuliah ataupun pengajian, tiba-tiba jual emas. Itu pun satu saya pelik. Maknanya bila iklan makna sepatah kita jawab terima kasih, insya-Allah. Itu maksudnya benda penting buat iklan tu. Berkabar ke nasi kandar lah, berkabar sate lah, benda berkaitnya dengan belajar, tak ada kait. Jadi oleh kerana itu sahabat-sahabat kita ni tak membaca, dia tengok nasi kandar pekai, tak ada link malam ni, sebabnya atas tu dia tak tengok. Yang kita ni pula bila orang masuk ke WhatsApp iklan pengajian ni, janganlah masuk hal lain. Maknanya nak masuk boleh masuk, tetapi biarlah orang tengok dulu. Tengok dulu iklan ataupun pemberitahuan. Ini ada jenis masuk iklan nak belajar, masuk car wash. Car wash ni benda berkait dengan kitab Jawi. Contohnya grup kitab Jawi kita tu. Kitab Jawi ni, grup ni untuk info yang bermanfaat. Untuk info bermanfaat, khususnya kita belajar ni. Kita belajar. Sebabnya grup kitab Jawi. Grup kitab Jawi. Maksudnya grup orang yang menadah kitab Jawi. Maksudnya. Mana asalnya saya mewujudkan grup tu hak mengaji masjid di surau ni. Yang nak mengikut mengaji masjid surau ni, kita iklan dalam grup itu. Contohnya lah. Contohnya. Begitu juga kalau ada orang meninggal. Dimaklumkan ini telah kembali ke rahmatullah. Apalah salahnya kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalah salah ni takziah. Tiba-tiba masuk kereta terpakai. Kadang-kadang nak suka apa iklan. Itulah keadaannya. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala ni mempunyai sifat iradah. Sifat iradah makna berkehendak. Apa segi kita tidak boleh potong Allah Ta'ala. Tak boleh potong, tak boleh menyanggah. Firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Maknanya di dalam surah Al-Buruj ayat 16. Surah Al-Buruj ayat 16. Fa'alul lima yurid. Baca molek-molek. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala
buat apa yang Allah Ta'ala nak. Allah Ta'ala buat apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi kita jangan potong-potong lah. Kehendak Allah itu mutlak. Cuma sifat hamba ni kita boleh berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana yang kita nak, kita hajati. Masalah rumah tangga, kita berdoa ke hadrat Allah Ta'ala. Sebabnya kita tak tahu pasangan-pasangan, anak-anak kita, anak-anak saudara kita, bila berkahwin, bila berumah tangga, kita tak tahu penghujung mereka ini. Kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, doa selamat. Ya Allah ya Tuhanku, minta selamatlah hingga ke akhir hayat. Tiba-tiba setahun kahwin berpisah, itu tak ada arah lah. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita nak, maknanya minta perjalanan itu sepanjang hingga ke akhir hayat maksudnya. Jadi itulah iradah ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat berkehendak. Allah Ta'ala boleh buat apa yang Allah Ta'ala nak buat. Walaupun kita fikir tak logik. Musabah begitu, munasabah begini, terserahlah. Allah Ta'ala itu mempunyai sifat iradah, maknanya Allah Ta'ala buat apa yang Allah Ta'ala nak buat. InsyaAllah boleh faham? InsyaAllah? InsyaAllah. Faham? Jadi setakat itu dululah. Jadi saya ni ada online satu lagi. Ada online satu lagi, keluarga baca Yasin tahlil malam ni, adik-beradik, anak saudara, sepupu-sepupu, melalui online insya-Allah. Jadi setakat itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih semua, sehingga kita berjumpa insya-Allah hari Ahad ni insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya keluar dulu. Assalamualaikum Ustaz.